Pembelajaran kita pada hari ini masih lagi di unit 11, penjagaan dan keselamatan diri memfokuskan kepada sub-unit penyakit. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui simptom demam campak, rubella, cacar air dan beguk. Mari kita lihat gambaran penyakit-penyakit yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah penyakit beguk. Penyakit beguk biasanya dia akan berlaku bengkak pada sekitar kawasan ini. Seterusnya penyakit demam campak akan timbul bintik-bintik merah. Dan seterusnya adalah penyakit rubella. Dan akhir sekali adalah penyakit cacar air. Mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari selanjutnya. Sekarang mari kita lihat simptom penyakit tersebut. Penyakit yang pertama yang kita akan lihat hari ini ialah penyakit cacar air. Simptomnya adalah demam, mengalami demam, kemudian rasa letih dan timbul bintik merah ruam kecil yang mengandungi air dan gatal. Biasanya akan tergaru-garu lah. Seterusnya penyakit yang kedua iaitu penyakit demam campak. Simptomnya kita akan mengalami demam, selesema, sakit tekak, mata berair dan agak sensitif pada cahaya. Kemudian rasa sakit otot dan juga mengalami batuk. Penyakit yang seterusnya adalah penyakit rubella. Kamu akan mengalami demam, sakit tekak, bintik merah, ruam berada di kawasan muka dan akan merebak hampir ke seluruh badan. Seterusnya penyakit beguk. Simptom dia kita biasanya akan mengalami demam, sakit kepala, mulut akan jadi kering dan mengalami bengkak pada satu atau kedua-dua kelenjar parotik dan berasa sakit terutamanya ketika nak telan makanan sebab dia berada di sekitar rahang kita. Mari sama-sama kita lihat apakah persamaan dan perbezaan antara penyakit cacar air dan juga penyakit campak. Antara persamaannya, dia akan bermula dengan demam dan timbul bintik-bintik merah. Dan penyakit campak pula, dia bermula dengan suhu badan, dia demam, panas dan timbul bintik-bintik merah. Perbezaan antara keduanya, kalau penyakit cacar air, dia akan keluar bintik-bintik merah yang mempunyai gelembung cecair dan dia bersifat gatal. Biasanya kita akan tendensi atau kemungkinan untuk menggaru. Seterusnya, kalau penyakit campak, dia keluar bintik-bintik merah tapi dia bersifat dia lebih kepada ruam. Dia tidak ada gelembung cecair. Apakah pula persamaan dan perbezaan antara penyakit rubella dan juga penyakit beguk? Penyakit rubella dan juga penyakit beguk mempunyai persamaan iaitu mengalami demam, mulut kering dan sakit kepala. Dan kebiasaannya kalau penyakit beguk, dia akan hilang selera makan sebab susah dia nak kunyah ataupun dia nak telan makanan tu. Apakah perbezaannya pula? Kalau penyakit rubella, dia mengalami bengkak pada kelenjar limfa pada belakang telinga dan di bawah leher. Manakala penyakit beguk, biasanya dia akan mengalami bengkak pada kelenjar air liur. Sebab tu bila dah kalau sakit penyakit beguk ni, dia dah hilang selera makan. Nak telan kan, sakit ni kawasan mulut tu. Bagaimanakah sebenarnya penyakit itu merebak? Mari kita lihat bagaimana caranya. Contohnya penyakit cacar air. Dia boleh merebak melalui bawaan udara dan juga sentuhan. Jadi biasanya kalau penyakit cacar air ni kan gatal. Bila garu tu tendensi dia, kemungkinan dia untuk merebak sangatlah besar. Dan kalau pesakit tu dia garu, kemudian dia sentuh kepada kita, boleh menyebabkan jangkitan. Seterusnya, penyakit campak. Penyakit campak dia boleh merebak melalui bawaan udara juga dan juga titisan dari mulut dan hidung pesakit. Penyakit rubella, dia boleh merebak melalui percikan cecair dari mulut pesakit. Penyakit beguk pula, dia boleh merebak melalui titisan air dari mulut atau hidung apabila pesakit batuk,
bersin atau meludah. Setelah kita mengenali dan mengetahui antara keempat-empat penyakit tersebut, mari kita lihat bagaimanakah cara untuk mencegah keempat-empat penyakit itu daripada merebak. Sebenarnya, dalam mengawal perebakan penyakit-penyakit tersebut, vaksin memainkan peranan. Apakah itu sebenarnya vaksin? Vaksin adalah sebenarnya sediaan bakteria, virus dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik dan ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu. Maksudnya bila menerima vaksin, kita sudah ada satu tembok atau penghalang untuk mana-mana virus yang melibatkan empat penyakit tadi. Penyakit campak, penyakit cacak air, kemudian penyakit rubella dan juga penyakit berguk. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah cara untuk mencegah keempat-empat penyakit jangkitan tersebut. Okey, antaranya kalau untuk rawatan penyakit yang melibatkan demam campak, berguk dan rubella, biasanya vaksin mumps, measles and rubella iaitu MMR, vaksin MMR akan digunakan. Vaksin ini biasanya dia akan diberi 2 kali iaitu semasa bayi berusia 9 bulan dan juga 12 bulan. Dan penyakit yang melibatkan demam campak, berguk dan rubella perlulah diasingkan pesakitnya. Okey, untuk rawatan penyakit cacar air, vaksin varicella akan digunakan. Bagi mencegah jangkitan keempat-empat penyakit tersebut, kita ataupun pesakit itu tidak boleh menyentuh bahagian yang sakit serta tidak berkongsi barang peribadi dengan pesakit. Jadi tak boleh kongsilah barang orang yang sihat dengan orang yang sakit sebab dia boleh merebak jangkitannya melalui air liur dan sebagainya macam kita dah lihat pada slide sebelum ni. Dalam menangani perebakan penyakit-penyakit tersebut, kita sangatlah disarankan untuk mengambil vaksin supaya dapat menghalang dan mengawal penyakit daripada terus berjangkit. Kenapakah sebenarnya pengambilan vaksin itu penting? Mari kita lihat apakah antara kebaikannya. Antaranya ialah untuk melindungi anak-anak daripada jangkitan penyakit yang boleh membawa kematian. Dan seterusnya juga untuk memberikan antibodi bagi membina daya ketahanan badan anak-anak. Serta dapat mengelakkan penularan penyakit berjangkit dalam kalangan kanak-kanak. Dan memastikan kanak-kanak membesar secara sihat. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan terdapat kesan sampingan daripada pengambilan vaksin. Namun, kesan sampingannya hanyalah peratus kecil berbanding kebaikan yang diberi. Mari kita lihat sepintas lalu perbandingan antara kebaikan vaksin dan juga kesan sampingan vaksin. Antara kebaikannya adalah pelbagai penyakit berjangkit atau yang membawa maut atau yang mencacatkan dapat dielakkan. Kedua, dapat membina imuniti berkumpulan yang kuat dan mengelak dari penyakit berbahaya dari terus merebak. Seterusnya, negara kita akan terhindar dari wabak yang berbahaya. Dan pembasmian penyakit di seluruh dunia, contohnya penyakit cacar yang pernah wujud pada suatu ketika dahulu dan masih lagi ada. Tapi terkawal kerana kita telah menerima vaksin sejak dari bayi lagi. Okay, seterusnya, mari kita lihat apakah kesan sampingan vaksin. Kesan sampingannya kebiasaannya boleh menyebabkan kematian, kesan daripada alahan yang berlaku. Jadi kalaulah kita mempunyai alahan, perlulah kita maklumkan kepada doktor. Okey, jadi dia akan putuskan sama ada kita boleh menerima vaksin ataupun tidak. Dan selain itu juga disebabkan disebarkan akut itu Adam. Kesan sampingan akan berlaku kesan sampingan ringan, contohnya lenguh-lenguh badan dan sebagainya. Adakah vaksin itu berbahaya? Jangan risau kerana pemberian vaksin akan dikendalikan oleh pegawai perubatan terlatih dan vaksin yang digunakan telah diuji sebelumnya.
Jadi tidak perlu ada kerisauan. Pilihlah untuk mengambil vaksin bagi mengawal serta menghalang penyakit berjangkit. Begitu juga situasi kita sekarang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Jadi saranan cikgu adalah bersedia untuk sama-sama menerima vaksin dan membina imuniti berkelompok dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, sehingga berjumpa lagi pada sesi pembelajaran pendidikan kesihatan yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.